Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi dalam topik membina rubrik assignment. Ya, jadi hari ini kita akan belajar satu create rubrik. Ya, dalam create rubrik ni kita akan belajar buat rubrik, kita juga akan belajar apakah fungsi rubrik. Kemudian apakah keutamaan rubrik ini kepada assignment. Kemudian kita lihat paparan rubrik dalam tugasan murid dan juga melihat rubrik semasa pemeriksaan. Okey, dan yang kedua kita akan belajar reuse rubrik. Kita mengguna semula rubrik yang telah sedia ada ke dalam assignment yang baru. Okey, dan yang ketiga export dan share, maksudnya kita akan export rubrik kita dalam Google Drive Classroom dan kita boleh kongsi rubrik ini kepada rakan yang dalam satu aliran. Maksudnya sama mata pelajaran lah, ya. Kemudian kita akan melakukan proses import, iaitu import rubrik ke dalam assignment yang baru. Okey, jom kita start. Okey, kita mulakan dengan berada di bahagian tab classwork. Okey, dan kita akan klik button create dan kita akan ambil assignment. Okey, kita akan mulakan dengan menaik title dan seterusnya instruction. Kita akan berikan satu tajuk untuk assignment ini, iaitu instructionnya. Lebih kurang macam ni lah, instructionnya. Jadi kita akan create lampiran. Ini tajuk yang sama. Tajuk yang sama. Kemudian kita akan kembali ke sini. Kemudian pastikan cikgu memilih make a copy for each student. Dan kemudian kita pergi ke rubrik untuk create rubrik kali pertama. Okey, kita akan klik button rubrik ini. Kita akan lihat ada 3 option. Yang pertama create rubrik, yang kedua reuse rubrik dan yang ketiga ialah import from sheet. Okey, untuk step ini kita akan create rubrik. Jadi kita klik. Okey, kita berada di paparan untuk membina rubrik. Jadi kita lihat dulu interface di dalam ruangan untuk create rubrik. Okey, kita lihat di sini ada button more, hanya ada button delete saja dalam ni, ya. Okey, kemudian kita pastikan butang use scoring ni di on. Kita pastikan butang use scoring ini di on dan kita lihat di sini ialah untuk kita memilih daripada besar kepada kecil ataupun daripada kecil kepada besar. Okey, kita lihat di sini ialah criterion ataupun kriteria yang kita akan letakkan tajuknya. Dan ini description untuk criterion. Dan di sini di sudut sini ada untuk markah, jumlah markah yang kita telah isi. Dan di sini ada button untuk duplicate ataupun delete the criterion. Okey, jadi kita tengok di bahagian ini, ya. Jadi kita dah boleh buat lah, ya. Okey, juga ada satu lagi button di bawah ni, add a criterion, ya, boleh tambah criterion yang kita ada. Jadi saya dah sediakan rubrik, ya. Ini saya buat berdasarkan dapatan daripada website, ya. Mungkin dapatan ini tidak tepat, ya, sebab saya hanya buat berdasarkan apa yang saya tahu dan juga dalam pemilihan markah ini juga adalah pemilihan markah yang saya yang buat, ya, untuk jadikan contoh supaya cikgu dapat guide macam mana kita nak buat criterion dan juga apakah yang patut ada dalam rubrik. Okey, di sini ada 4, ya, satu bahasa, wacana, idea dan juga tema. Sebaiknya rubrik ini perlulah dimesyuaratkan dalam panitia untuk mendapat satu keputusan yang tepat dan juga keputusan yang boleh diguna dalam satu sekolah. Ya. Okey, ini kita mulakan dengan bahasa. Ya, saya hanya copy and paste. Ya. Jadi lihat saya buat di sini dan paste. Untuk criterion description kita ambil yang ini. Okey, letak di sini.
paste. Kemudian di sini fokuskan pada sini. Kalau kita dah tetapkan di sini ialah 8 markah, kita kena letak point di sini ialah 8 markah. Kita mulakan dengan descending. Okey, apakah level yang kita perlu tetapkan? Contoh kita buat cemerlang. Jadi kita tambah lagi kat sini 6. Kita letak di sini pula ialah sangat baik. Lagi 4. Okey, istilah ini juga mungkin tidak tepat. Jadi saya hanya tunjukkan cara kepada cikgu. Sekiranya cikgu ada tambahan lagi, cikgu boleh tambah melalui button ini untuk add a level. Jadi bagi saya rasa cukuplah 5. Jadi apabila kita dah siap macam ni, kita boleh letak description bagi cemerlang dalam sudut bahasa. Sebelum kita mula meletakkan description ini, kita sepatutnya duplicate dulu untuk criterion yang lain. Supaya nanti di bahagian description ini kita tidak perlu madam. Hanya tinggal copy and paste. Di sini kita dah selesai. Jadi saya akan copy untuk 8 markah. Saya ambil ayat ni. Copy. Letak di bawah ni dan paste. Begitulah seterusnya. Saya ambil copy. Dan juga paste. Sekiranya kita nak delete ini, kita boleh delete lah. Kalau tersalah ini di button more di bawah ni, kita boleh delete kalau kita salah level. Jadi saya akan teruskan dengan copy and paste dan juga akan membuat criterion yang baru. Kita teruskan dengan criterion yang baru. Kita ambil yang baru di sini iaitu wacana. Di sini wacana. Oleh kerana wacana ialah 7 markah, jadi kita kena tukarlah. Tukar sini lepas 7, kita tengok balik. Saya telah pun siap copy dan paste kriteria. Di sini kita lihat ada bahasa, ada wacana, ada idea dan ada tema. Jadi markah secara auto dia calculate 30 markah. Saya rasa itu sudah selesai untuk membina rubrik. Jadi jangan lupa save. Perlu save kita punya rubrik. Jadi apabila kita telah selesai save, rubrik akan tersedia di sini. Apa yang perlu kita buat sebelum kita assign ialah kita klik di sini, kita buka lagi sekali dan sekiranya cikgu ada perlu edit, cikgu klik button more ni dan klik edit. Sekiranya cikgu tidak edit, cikgu perlu juga masuk untuk export to sheet. Jadi kita klik export to sheet. Jadi ini adalah langkah untuk export to sheet. Dah selesai. Itu saja untuk export. Kemudian kita akan kembali ke assignment kita. Jadi kita bolehlah assign assignment ini kepada murid. Saya assign. Dan klik assign. Kita telah pun berada di bahagian classwork dan kita lihat rubrik telah pun dilampirkan bersama dengan tugasan assignment untuk murid. Nanti kita akan lihat bagaimanakah paparan rubrik ini ada pada paparan murid. Apabila murid masuk ke dalam view assignment, murid akan nampak ada senarai rubrik yang telah disertakan di sini. Jadi ini akan menjadikan panduan kepada murid dan murid boleh berusaha memenuhi kehendak soalan berdasarkan rubrik yang telah menjadi panduan. Jadi murid akan membuat laporannya di lampiran ini dengan panduan rubrik yang telah disertakan. Ini sangat-sangat membantu murid. Baiklah, tadi kita telah belajar
cara untuk ekspor rubrik. Jadi di manakah disimpan rubrik yang telah diekspor daripada paparan pembinaan rubrik. Jadi kita akan pergi ke kelas drive folder ini. Okay, kita masuk ke sini. Dan folder rubrik berada di dalam classroom. Okay, kita akan pergi ke classroom. Di sini kita boleh nampak folder kelas yang telah terbina. Jadi di hujung sini ada satu folder namanya rubrik exports. Okey, di dalam ni lah terdapatnya rubrik yang kita ekspor daripada tempat membina rubrik. Okey, ini adalah rubrik. Jadi macam mana kita nak share folder rubrik ini kepada rakan-rakan satu panitia contohnya. Jadi kita patah balik ke classroom dan kita pergi ke folder rubrik. Okey, kita akan klik di sebelah kanan dan klik button share. Okey, di sini kita akan pilih advance dan cikgu boleh menaip email. Cikgu kena dapatkan email daripada kawan-kawan dan typekan email di sini. Contoh. Okey, jadi yang ini dah boleh hantar. Okey, ini untuk mode ini saya pilihkan view only. Jadi saya pun send. Okey, saya juga telah share dengan beberapa ID saya yang lain supaya kita boleh melihat apakah bentuk pada paparan di email saya yang satu lagi. Okey, kemudian kita klik done dan saya pergi ke satu lagi profile saya. Ini adalah folder Google Drive saya. Jadi saya akan pergi lihat di bahagian share with me dan kita akan nampak satu folder rubrik export ni daripada ID saya yang satu lagi ni. Di dalamnya kita boleh lihat ada beberapa rubrik yang telah di-share dalam folder ini. Jadi cara untuk kita import ialah kita patah balik ke kita tadi dan kita masuk ke kelas. Sebagai contoh, saya akan masuk di sini. Kita akan klik button rubrik dan import from sheet. Jadi kita boleh cari di sini untuk tugasan. Apa yang di-sharekan, dia akan keluar di sini. Contoh saya mahu ambil rubrik yang ini. Jadi saya klik sini dan rubrik pun masuk ke dalam kita punya assignment dan kita boleh save. Okey, itu cara untuk kita import grade. Okey, sebaik saja selesai kita import grade, kita boleh assign tugasan ini kepada murid. Dan klik assign. Okey, sedikit tambahan untuk tips dalam rubrik export ini kita tidak dibenarkan edit Tidak dibenarkan edit rubrik dari dalam sheet dibagi amaran kat sini nanti rubrik ini tidak boleh diimport. Kalau nak edit rubrik, edit dari dalam tempat kita menjana rubrik. Okey, ingat pesan saya. Okey, sekarang kita melihat paparan sebagai guru apabila ada murid telah pun turn in. Jadi kita lihat bagaimanakah rubrik itu akan membantu kita sebagai guru memudahkan pemeriksaan tugasan. Okey, kita klik di sini dan kita nampak murid ni telah pun menghantar. Jadi kita klik pada lampiran dan kita nampak di sini ada senarai rubrik bersama dan ia sangat membantu guru dan memudahkan guru dan ada panduan di bahagian sini. Katakan dari segi bahasa 8 markah. Kita boleh klik di sini dan kita lihat panduan. Okey, jadi untuk memberi markah kita boleh pilih markah. Contoh ini cemerlang, kita klik sini dan dia terus isi markah kita kat sini lah. Okey, ini juga contoh wacana. Katakan kita nak bagi dia 6. Sekiranya ada kesalahan bahasa, itu cikgu boleh highlight menggunakan komen seperti biasa. Contoh yang ni kita tambah dan boleh komen. Baik, itulah cara rubrik bekerja untuk memudahkan murid dan juga guru. Jadi selamat mencuba.